Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sama-sama membantu golongan yang memerlukan di negara ini, Tokong Cina Brunei Darussalam menyumbangkan derma kepada beberapa buah persatuan dan sekolah swasta Cina di negara ini. Majlis berlangsung di Manggis Mall. Sumbangan disampaikan oleh Dayang Haja Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sumbangan juga diserahkan antaranya kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim, Pusat Ehsan Al-Amira Al-Haja Mariam dan Tabung Badan Kebajikan Kebangsaan Brunei. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lau Hautek, Ahli Majlis Mesyuarat Negara serta Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sebagai salah satu inisiatif pihak sekolah bersama dengan agensi-agensi terlibat dalam memberi keselesaan dan keselamatan kepada para pengguna kawasan dan orang awam, Sekolah Menengah Muda Hashim Tutong kemarin mengadakan kerja-kerja gotong royong yang tertumpu di kawasan lapang sekolah tersebut. Antara yang menyertai Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Aktiviti gotong royong dikendalikan dengan kerjasama beberapa buah agensi termasuk Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong, Anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong serta Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Tutong. Awang Radiman bin Haji Idris, pemangku pengetua Sekolah Menengah Muda Hashim menjelaskan melalui kerja-kerja seumpama itu, ia dihasrat dapat menyemai sikap bergotong royong serta menanamkan sikap suka menjaga kebersihan. Harapan saya aktiviti ini akan dapat diteruskanlah agar dapat memberikan impak yang terbaik khususnya kepada generasi ketani dan memahami betapa pentingnya gotong royong di dalam ketani rakyat negara Brunei Darussalam dan seterusnya akan dapat memberikan keselesaan serta keselamatan khususnya kepada individu pelajar-pelajar khasnya dan kepada pasien ataupun orang ramai yang ingin berkunjung ke hospital ketani. 746 bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam akan mengikuti pakej syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad bagi tahun ini daripada 1,000 kota yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi musim haji 1444 Hijrah 2023 Masihi. Kemarin diadakan taklimat pengurusan dan penghayatan ibadah haji bagi bakal jemaah haji pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Taklimat berlangsung di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Taklimat yang disampaikan maklumat penting berkaitan beberapa persiapan untuk menjadi tetamu Allah, aktiviti serta perkhidmatan yang akan diberikan sepanjang berada di Tanah Suci. Taklimat disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, Pegawai Hal Ehwal Masjid dan Pengiran Haji Ibrahim bin Pengiran Haji Bakar, Penolong Pengurus Am Jabatan Haji dan Umrah Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad. Tahun ini, 4 penerbangan haji telah diaturkan akan membawa para bakal jemaah haji negara. Penerbangan pertama akan meninggalkan negara pada 4 Jun depan. 5 Jun bagi penerbangan kedua, 6 Jun bagi penerbangan ketiga dan 7 Jun untuk penerbangan keempat. Sementara penyerahan bagasi awal akan dijadual sehari sebelum setiap penerbangan. Dan juga kita bersama Tuan ini, Alhamdulillah, pegawai pembimbing utama, khususnya ramai Tuan ini, Alhamdulillah, dan dari Brunei sendiri. Mendapatkan kesedaran berhubung isu berkaitan biodiversiti, kelestarian dan pengurusan sisa adalah tanggungjawab rakyat pelbagai peringkat umur dan sosial di negara ini termasuk golongan belia. Sehubungan itu, Siri Eko Bengkel The ASEAN Youth Advocates Network Brunei's Generation Restoration 2.0 selama 2 hari telah berjaya menarik penyertaan lebih 50 belia. Bengkel juga diharap dapat meningkatkan penyertaan orang ramai dalam inisiatif hijau yang boleh disepadukan ke dalam kehidupan seharian selain penglibatan bermakna dengan pihak berkepentingan dalam komuniti advokasi alam sekitar. Acara dianjurkan oleh ASEAN Youth Advocates Network Brunei Darussalam dengan sokongan Kedutaan Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada inisiatif Pemimpin Muda Asia Tenggara YC Lee Seeds for the Future Grant 2022.
The aim of our program is actually to provide a platform for Bruneian youths, and we wanted to highlight macam biodiversity issues, waste management issues, as well as sustainability in Brunei Darussalam. So it is a very environment-focused program. We are teaching participants ways to adapt mindfulness and sustainability into their everyday lives. Kelupis merupakan sejenis juadah kuih tradisi yang diwarisi sejak dulu lagi dan merupakan salah satu juadah utama yang dihidangkan semasa majlis-majlis keramaian dan perayaan. Mungkin tidak ramai mengetahui kuih kelupis yang dipanggil kelupis sulang. Kelupis sulang memang sinonim dengan puak kedayan. Ia merupakan sebahagian daripada juadah makanan yang dihidangkan dalam majlis makan tahun. Kelupis dibungkus dengan daun nyirik atau kelapa dan dimasak dengan inti daging, udang dan tahai. Biasanya bagi puak kedayan, acara mengelupis diadakan sebagai aktiviti utama sebelum majlis diadakan. Tujuannya untuk menyambung silaturahim antara kedayan-kedayan di Belaitan ni lah. Yang sebenarnya di Belaitan ni ada banyak kedayan ni. Ya, yang pindah-pindah ke mai macam kedayan di Banda, di Tembung, di Limau Manis, di Labi, semua ni sini yang tinggal di sini, yang tinggal di Belaitan ni. Jadi cara mengeratkan anulah silaturahim. Kerja gotong royong mengelupis akan membuka minda terutama bagi golongan muda untuk mengekalkan juadah tradisi. Menurut Kam Nur Sim, rasa kelupis sulang berbeza dari kelupis-kelupis yang lain. Bezanya ialah warna tu sama rasa. Kadang-kadang. Pokoknya kadang-kadang. Ya pasalnya kalau yang sulang itu bertambah sama bercampur sama buah sulang itu. Jadi kelupis sulang dia. Warnanya kuning. Kalau kelupis biasa kan sudah. Ini itu bezanya itu. Festival Permainan Tradisi sedang diadakan sehingga 31 Mei ini di Hub Tenaga Brunei, Dermaga Diraja Bandar Seri Begawan. Orang ramai dialu-alukan mengunjungi festival ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali hari Jumaat ditutup. Bertema melestarikan permainan tradisi Kitani, Festival Permainan Tradisi sempena sambutan Hari Museum Antarabangsa, anjuran Jabatan Museum-Museum dihasrat dapat memberi impak positif dalam memperkukuhkan, memelihara dan memulihara warisan budaya serta identiti negara Brunei Darussalam yang unik. Selain pameran, sepanjang festival pengunjung akan diberi tunjuk ajar cara permainan tradisi dan orang ramai juga berpeluang membeli jualan produk kraftangan dan seni. Pelbagai cara ataupun program yang telah dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat terutamanya kepada generasi-generasi muda pada masa kini. Ini adalah kerana pertembungan di antara dunia digital yang lebih digemari oleh generasi muda masa kini telah mengakibatkan mereka kurang mengenali permainan-permainan tradisi yang ada di negara Brunei Darussalam. Dengan memberigakan permainan-permainan tradisi yang jarang dipraktikkan dan tidak diketahui oleh generasi masa kini, ia memberi ruang kepada mereka mengetahui secara terperinci mengenai permainan tradisi di samping menerapkan nilai-nilai teras kebruneian agar identiti masyarakat Melayu Brunei akan terus mengalir zaman berzaman. Antara permainan tradisi yang popular di kalangan generasi muda kita ini mengikut kepada pengalaman yang sebelum ini adalah permainan pasang. Permainan ini memerlukan pemain untuk memikirkan strategi bagaimana untuk memakan buah lawan. Jadi di sana menunjukkan ketelitian dan juga cara berfikir bagaimana untuk kita ini bergerak untuk memakan buah yang selanjutnya. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan ketibaan sebuah lagi kapal pesiaran pada tahun ini iaitu Oceania Insignia di Pelabuhan Muara Kelmarin. Oceania Insignia adalah kapal ketiga yang membuat persinggahan di negara ini selepas kapal Seven Seas Marina berlabuh pada 5 Mac 2023. Insignia Oceania berlepas dari pelabuhan asal di Miami, Florida membawa 554 penumpang.
Kebanyakan penumpang persiaran menyertai lawatan eksklusif ke beberapa tempat menarik di negara ini, antaranya Tamu Kianggih, Kampung Air dan Muzium Alat Kebesaran Diraja. Manakala sebahagiannya lagi berada di kapal persiaran untuk menikmati produk dan kraftangan tempatan oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Negara akan mengalu-alukan 3 lagi kapal persiaran tahun ini termasuk kapal Norwegian Jewel pada 6 November nanti. Jabatan Pengangkutan Darat JPD memaklumkan tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBE akan dibukakan melalui One Week Bid di dalam perkhidmatan nomborku mulai hari ini. One Week Bid akan dilaksanakan secara dalam talian sepenuhnya melalui laman sesawang nomborku www.nomborku.gov.bn selama seminggu sehingga 28 Mei ini. Dalam tempoh tersebut, semua TPK 3 dan 4 angka siri BBE iaitu dari BBE 100 hingga BBE 9999 yang tidak mempunyai penanda semasa tempoh Click and Bid yang telah dikeluarkan sebelum ini akan dibukakan kepada orang ramai. Orang ramai disaran menyediakan email yang aktif dan juga pembayaran RM25 bagi charge perkhidmatan bagi setiap satu tawaran TPK. Maklumat lanjut layari www.nomborku.gov.bn atau hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1990 atau 91 atau WhatsApp 7181-641, talian Darussalam 123 atau email ke info_ltd@jpd.gov.bn. Sukan. Kejohanan bola jaring sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-29, anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Kebangsaan Negara Brunei Darussalam diteruskan kemarin bagi kategori terbuka. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Bagi kategori terbuka peringkat saringan, kejohanan disertai oleh 8 kementerian. Kejohanan akan diteruskan pada 26 Mei dan 28 Mei ini. Para peserta terdiri daripada pegawai dan kaki tangan kementerian dan jabatan-jabatan kerajaan negara Brunei Darussalam. Orang ramai dialu-alukan untuk hadir menyaksikan kejohanan tersebut bagi memberikan sokongan kepada pasukan yang bertanding.